Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat saya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesihatan yang baik ya, bersama keluarga tercinta insya-Allah. So hari ini saya akan berkongsi dengan anda 5 sebab utama jodoh anak mesti didoa sejak kecil. Walaupun anak kita masih kecil ya, masih bermain, masih jauh lagi nak jumpa buat jodoh-jodoh ni kalau ikutkan, tetapi ada rasa kasih sayang dan kebimbangan ya, kita dididik untuk concern tentang future anak-anak kita, kerana kita sayang mereka. Kita tidak mahu suatu hari nanti mereka hidup susah, mereka berada dalam mood yang bermasalah, berada dalam kesulitan. Kalau kita ikutkan style Ummahatun, Ibu Al-Fatih tu, dia panggil field of vision ya. Field of vision ni maknanya kita cuba merasai apakah yang akan berlaku pada anak kita melalui doa, melalui kata-kata yang baik insya-Allah. Baik, sebab yang pertama adalah kita sendiri tidak tahu berapa panjang usia kita, berapa lama Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan mereka, iaitu anak-anak kita tadi, kepada kita ketika hidup di dunia ni. So kita bimbang kan, kalau kita tengok pada hari ini, kita tengok banyak sangat berlaku kemalangan jalan raya ya. Anak masih kecil, ibu bapa kedua-duanya meninggal dunia, na'udzubillah min zalik. Kita sedih, kita kesian, kita simpati. So semua ini sebenarnya mengajak kita untuk berfikir, merenung. Tak boleh sangat kita nak seronok terlalu sangat kan, untuk kita berfikir bahawa aku mesti doakan anak aku mesti gunakan peluang selagi mana aku masih hidup untuk mendoakan anak aku supaya mereka sentiasa dalam keadaan baik, mereka growing up, berkembang dalam keadaan yang sentiasa mood positif. Lebih-lebih lagi soal nanti kita nak nanti anak kita dipasangkan insya-Allah dengan jodoh-jodoh yang terbaik supaya mereka bahagia. Itu yang pertama. Kalau kita fikir kan, kalau kita ikutkan anak kita ni yang masih kecil tu, mereka sebenarnya tak tahu apa pun lagi akan berlaku pada masa hadapan ya. Dia punya future, dia tak faham banyak sangat perkara, ataupun disebut juga mereka to comprehend, to understand what will happen terhadap dia punya future. Namun kita mesti menjadi ibu bapa yang buat perancangan awal bab-bab nak membahagiakan mereka. Kita mungkin tak mampu kan nak wariskan harta yang banyak, duit yang banyak, apa lagi, semualah benda-benda material. Kita mungkin tak mampu, kita bukan orang kaya, kita orang biasa kan. Tetapi kita boleh buat perancangan bagaimana nak membahagiakan mereka, dan salah satunya cara adalah dengan mendoakan mereka nanti dijodohkan dengan orang yang terbaik, orang yang soleh, orang yang solehah, orang yang penyayang, orang yang caring, orang yang betul-betul mengambil berat soal kebahagiaan dan juga kehidupan yang sebenar insya-Allah. Baik, yang ketiga adalah ya, kita nak lihat satu perkara yang orang alim sebut ni, yang selalu sangat orang alim sebut, akan jadi makin power apabila kerap dilafaz dan bertahan lama. Allah mendengar setiap perintihan hamba-Nya. Maksudnya di sini adalah ya, bayangkan kalau kita sejak kecil kita doakan anak kita, kita sebut perkara yang baik, kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, Kau kurniakanlah anak aku pasangan hidup suatu hari nanti ya, sama ada aku masih ada ataupun aku telah pergi tinggalkan dunia ini, aku telah kembali kepadamu ya Allah, tapi kami mohon ya Allah, Engkau kurniakan jodoh pasangan hidup anak-anak kami ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang Engkau redha ya Allah. So bayangkan ya, daripada anak kecil, kalau kita panjang umur sehingga anak kita growing up, dalam proses anak kita growing up tu membesar, jadi baik-baik doa itu ya, insya-Allah ya. Ini kata orang alim, Allah dengar doa kita insya-Allah. Bila kerap, bila banyak, bila diulang ya, sentiasa menyebut perkara-perkara baik, field of vision ya, insya-Allah akan dimakbulkan pada masa akan datang. Dan yang keempat adalah juga dipesan, doa ni dia macam rezeki sama ya. Kita cari rezeki yang terbaik, rezeki yang halal dan thayyibah ya, bersih lagi suci. Kita disaran untuk mendapatkan kita diminta untuk mencari yang terbaik. Dan yang terakhir sekali adalah inilah ya, kita menganggap doa ini kepada anak kita supaya mereka dijodohkan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang diredai, soleh dan soleh ini. Kita ingat ia sebagai satu sumbangan terhebat kita bersama pasangan kita kepada anak-anak untuk mencari bahagia. Apabila mereka bahagia, insya-Allah benda lain jadi senang, jadi seronok. Dan itulah salah satu cara kita nak menghargai ya, zuriat yang Allah kurniakan kepada kita,
sepanjang anak ini semua berpeluang, ya, sepanjang anak kita ini berpeluang hidup dengan kita, selagi mana mereka terus bersama kita sehingga akhir hayat.